Jom kita kenal graf keimunan. So, bila cerita tentang keimunan, awak mesti kena tahu dia ada 4 jenis graf. Okey, so 4 jenis graf ni dia ada nama yang agak confusing. Jom follow cikgu, perlahan-lahan kita belajar, okey? Right. So, bila cerita tentang keimunan, dia terbahagi kepada 2 bijak. So, 2 tu apa ya? 2 tu adalah yang pertama kita ada aktif. Yang kedua kita ada passive. Okay, cikgu takkan cerita definition, cikgu akan straightforward kepada dia punya graph. Okay, so sekejap ya. Okay, so the first one kita pergi kepada aktif terlebih dahulu. Nak kenal graph aktif, basically untuk aktif pun dia terbahagi kepada 2 juga. Satu adalah kita namakan sebagai semula jadi. Atas sikit, macam tu. Atas, first kita ada apa tadi nama dia? Apa nama dia? Okey, nama dia adalah semula jadi. And then, yang kedua kita ada buatan. Okey, so bila soalan tanya macam mana nak tulis nama dia kan, based on the graph. So, cara tulis dia adalah keimunan aktif semula jadi. Ataupun keimunan aktif buatan. Okey, benda ni kan, yang ni dia sama je untuk pasif juga. Okey, so untuk pasif pun ada semula jadi, pun ada buatan. Alah, macam manusia kan, ada yang semula jadi, ada juga yang buatan. If you know, you know. Okey, so bila cerita tentang graph untuk keimunan, awak mesti kena tahu dia ada beberapa perkara. Perkara maksudnya apa cikgu? Maksudnya adalah bila cikgu bercerita tentang graf, awak kena tahu dia mesti akan ada kat sini nama dia adalah immunity level ataupun aras keimunan. Okey, so ini adalah aras keimunan. Okey, cikgu nak alihkan dia sebab cikgu nak lukis garisan graf. So macam mana kita nak tahu cikgu? Macam saya nak hafal untuk graf aktif semula jadi? Cara dia adalah kalau aktif semula jadi, ingat dia mesti first injection. Bukan first injection. Bila mana antibody tu dihasilkan, antibody tu dia akan melepasi terus aras keimunan. It means that dia telah mencapai keimunan terhadap penyakit tersebut. Okay. Yang kedua adalah kita ada graf keimunan aktif tetapi buatan. So, bila cakap buatan maksudnya apa tahu? Maksudnya dia perlukan lebih daripada satu dos injection. Okay, so awak akan tengok kalau aktif buatan, dia macam kita tengah main. Main apa cikgu? Macam main dengan ombak tu. Apa nama dia Cikgu pun lupa. Tapi kisah dia adalah ini adalah first dose. Ini akan jadi second dose. Okey? Ini garisan merah ni masih lagi dikenali sebagai aras keimunan. Okey? Sekarang ingat, first kita ada graf yang terus naik. Second kita ada graf yang kena macam berombak sikit. Okey, graf yang ketiga, tengok graf yang ketiga dia macam ni. Okey, dia adalah graf pasif semula jadi. Okey, so bila cakap pasif semula jadi maksudnya, sabar jap. Okey. So untuk graf pasif semula jadi, dia ada apa? Dia punya kepekatan antibody pun dapat je dia akan melepasi aras keimunan, cuma dia tak kekal lama. Dia akan habis. Kalau perasan, kalau aktif ni kan, once dia dah lepas aras keimunan, kat sini dah lepas, dia akan stay je kat atas.
Sama juga macam untuk aktif buatan. Dia dah lepas aras keimunan, dia stay je kat atas. Tapi kalau pasif, dilepas aras keimunan, dia akan turun. Okay? Alright. So, itu beza aktif dengan pasif. Cikgu, kan ada lagi satu tu. Ya betul, ada lagi satu. Sabar jap. Kalau untuk keimunan pasif buatan. Keimunan pasif buatan. Okay. Dia akan, dia macam main. Apa yang cikgu cakap? Macam naik bukit. Naik bukit, turun bukit. Sebab apa tahu? Sebab dia naik atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Macam tu. Gapo ni cikgu? Okey, definisi teori semua cikgu tak cerita. Cikgu cuma akan cerita tentang ini sahaja terlebih dahulu. So, kalau perasan, again cikgu cakap, graf keimunan aktif, dia once bila melepasi aras keimunan, dia stay. Buatan pun sama. Once dia dah melepasi aras keimunan, dia stay. Tapi kalau pasif, dia lepas aras keimunan, dia akan turun balik. Ini pun sama. Bila dia melepasi aras keimunan, dia akan turun balik dengan cepat kalau pasif buatan. Okey, secara tulis dia adalah keimunan aktif semula jadi. Keimunan pasif semula jadi. Gitu. Okey, so kalau English Kalau English, aktif lah. Aktif. Kalau semula jadi, nama dia adalah naturally. Yang ni dia akan jadi artificially. So, kalau English, dia akan jadi terbalik. Contoh, artificially active immunity. Artificially passive immunity. Boleh? Okay, bye-bye. Assalamualaikum.